تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Sebelum daripada kita baca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kebetulan ada ahli jemaah saat ni tanya satu soalan. Lepas daripada kita semayang tu ditanya satu soalan, jadi kita nak jawab lalu takut rendang masa sebab nak start dah kan. Jadi kita kata jawab depan lah, sekurang-kurang orang lain dapat mengambil manfaat. Berkenaan dengan masalah dia kata dia boleh natu. Lepas tu apabila boleh natu, seorang tu boleh natu dia lelaki lah. Lepas tu nak salang dengan mak dara orang puak. Dia boleh natu lelaki, yang mana boleh tak natu lelaki nak salang dengan mak dara orang puak. Okey, boleh faham kan salang tu? Jadi sekarang ni dia boleh natu lelaki. Lepas tu natu lelaki dia nak salang dengan mak dara bini. Apakah hukum? Boleh ke tak? Okey, jawapan kepada permasalahan ni adalah mak saudara kepada isteri dia tidak termasuk dalam mahram. Maksudnya dia adalah ajnabiyah. Adik-beradik perempuan isteri kita adalah ajnabiyah dengan kita. Boleh kita nikah dengan adik-beradik. Sama juga dengan adik-beradik mak dia, adik-beradik tok dia. Cuma hak yang tidak boleh adalah antajma'u bainal ukhtain. Kata Nabi kata Allah Taala, mengkumpulkan dua beradik, kakak dengan adik menjadi isterimu dalam satu masa. Hak tu hukum dia adalah tidak dibolehkan. Jadi oleh kerana mak saudara kepada isteri bukanlah mahram bagi kita, maka tidak boleh kita bersalam dengan dia. Okey, itu hukum dia. Wallahu a'lam. Kita sambung pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa zikir disunatkan pada setiap keadaan, kecuali jika syariat mengecualikannya. Ia semua keadaan disunatkan, digalakkan, dituntut kepada kita berzikir. Apa yang dituntut kepada kita adalah biar mulut kita, hati kita basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebut kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah setiap waktu tanpa ada pengecualian, melainkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjunub. Kalau Rasul berjunub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak baca Quran, namun zikir lain tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ataupun berzikir. Allahu Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran hamba Allah taala dekat ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang semakin banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia semakin dekat berbanding dengan hamba yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk gila kepada seorang, setiap waktu kita duduk sebut. Kita apabila kita duduk gila kepada seorang, setiap waktu kita duduk sebut, sama ada gila kepada orang puang ataupun gila kepada ustaz, sama ke? Kalau misalnya dia ni memang peminat kepada seorang ustaz, contoh, setiap waktu duduk sebut sama, memang gitulah keadaan kita. Kita minat kepada seorang, kita akan sebut sama. Minat ke orang puang, kita sebut sama. Orang puang duduk mana pun cakap bab bini sama, dia minat ke bini tu. Baik, kata pepatah Arab, dia kata lagu mana, man ahabba syai'an akthara dhikrah. Sesiapa yang suka kepada sesuatu perkara, dia kasih kepada satu perkara, dia akan banyak sebut benda tu. Jadi orang yang semakin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sebagai ukuran. Jadi kita nak ukur diri kita ni dekat ataupun jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok mulut kita dan hati kita. Adakah mulut dan hati kita sentiasa setiap waktu ingat kepada Allah? Jadi kalau sekiranya di luar semayang
Kalau sekiranya di luar sembahyang, dalam sembahyang pun hak yang memang ibadat khusus untuk ingat kepada Allah, dah ingat juga. Jadi bermakna kita dapat menilai diri kita sendiri bahawasanya diri kita adalah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak menghukum orang lain, kita nak menghukum diri kita. Jadi kita nak tahu kita dekat ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hati kita, kita tengok mulut kita. Kalau kita setiap detik duk ingat kepada Allah, kalau setiap detik pun duduk saja-saja ingat kepada Allah, jadi bermakna kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar sembahyang pun dak ingat, dalam sembahyang pun dak ingat juga, jadi bermakna hati kita bermasalah. Hati kita tidak mempunyai mata hati, ataupun mata hati kita kabur. Kalau masalah mata hak yang ni, mata hak yang ada di kepala kita ni, kalau kabur, kalau tak nampak, kita rasa benda tu hanya sementara sahaja. Maksudnya penghujung penderitaan dia adalah kematian. Namun kalau kabur hati, gabung mata hati, maka penderitaan dia adalah berkekalan di negeri yang kekal abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan mata hati kita. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dia ni, perlu diketahui bahawa zikir disunatkan pada setiap keadaan, kecuali jika syariat, maksud dari syariat agama mengecualikannya. Agama kata sini tak boleh berzikir, barulah tidak disunatkan berzikir pada ketika itu. Kata Imam Nawawi, kami yang kembali kepada Imam Nawawi, kami akan menyebutkan sebahagiannya secara ringkas. Maksud dia sebahagian zikir yang dikecualikan oleh agama daripada kita berzikir. Pada tempat-tempat ni tak boleh kita berzikir, tapi nak rakyat secara ringkasnya. Penjelasan secara terperinci akan kami kemukakan nanti pada bab tersendiri, akan datanglah. Ni sambil-sambil lalu je, nanti akan sampai bab dia akan urah secara terperinci. Katanya di antara pengecualian itu seperti berikut. Yang pertama, tidak boleh berzikir ketika sedang duduk qada hajat. Jadi ketika kita duduk qada hajat, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Hukum dia lagu mana? Dia ayat sini tidak dibolehkan, tapi asal di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Al-A'rab dia kata makruh. Jadi hukum berzikir ketika kita qada hajat, hukum dia ulama berselisih pandangan. Okey, kita ayat secara ringkas. Ulama berselisih pandangan kepada dua. Ada pandangan yang mengatakan haram, ada pandangan yang mengatakan makruh. Majoriti ulama mengatakan berzikir ketika qada hajat, hukum dia adalah makruh. Maksud qada hajat ketika mana? Sini berlaku khilaf juga. Sebahagian daripada ulama kata ketika duduk untuk qada hajat, walaupun tak tubik lagi, maka situ hukum dia makruh. Tu ada sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tak, masa duduk saja tak makruh lagi, masa tubik tu baru makruh. Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Kesimpulan, ada sebahagian ulama, ni pandangan segelintir, mengatakan haram berzikir baca Quran ketika qada hajat. Ketika mana haram? Okey, ada sebahagian daripada ulama kata ketika duduk, ada sebahagian daripada ulama kata ketika keluar najis. Okey, pandangan yang kedua ni pandangan kebanyakan ulama dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Hukum berzikir ketika qada hajat bukanlah haram tapi makruh. Okey, cuma makruh saat itu ada sebahagian ulama kata ketika duduk baru makruh. Yang keduanya dak, ketika keluar baru makruh. Jadi apabila kita faham di sini, jadi kalau orang tu nak kecing dalam rumah, kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang sakit kan, nak pergi tandas jauh, rumah tingkat atas pula, bilik tingkat atas, tandas duduk bawah, masa sehat dah apa turun, dah sakit dah nak turun, jadi awak masuk makuk tak dalam bilik, tak ada masalah, boleh ya, buat lagu tu kan, dia ada kan makuk kecil tu, orang kecil tu kan, hospital pun ada kan. Baik, jadi kita nak buat contoh. Sebahagian daripada ulama gak duduk nak qada hajat, situ tak boleh dah kita berzikir. Jadi kalau kita nak baca doa, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kena baca sebelum daripada duduk. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Sebahagian yang lain kata dak, masa duduk boleh lagi, yang penting masa keluar. Jadi mengikut pandangan sebahagian yang lain, kita waktu tubik dah tak dah benda pistol tak nak kecing kan tu, tapi belum lagi kita kecing, masih lagi boleh baca doa tersebut. Okey, di sini berlaku khilaf di kalangan ulama.
Okey, sebaik-baiknya kita buat suatu benda yang keluar daripada khilaf. Itu hak yang sebaik. Jadi sebelum daripada kita duduk, kita baca doa. Apabila kita duduk, tak perlu kita baca doa tersebut supaya perbuatan kita keluar daripada khilaf ulama. Itu hak yang paling baik. Okey, yang pertama. Yang keduanya ketika berhubungan suami dan isteri. Ketika duduk bersetubuh. Itu berhubungan suami dan isteri. Ketika bersetubuh, hukum dia makruh berzikir. Bini duduk subhanallah, tok lelaki duduk la ilaha illallah, belah-belah duduk bersetubuh, hukum dia makruh buat lagu tu. Baik, dia comel. Tak ada orang buat lagu tu. Tapi kalau dia buat, gitulah hukum dia. Okey. Yang kedua. Yang ketiganya, ketika mendengar khutbah, bagi orang yang dapat mendengar suara khatib. Jadi ketika kita duduk Tok Khatib sedang berkhutbah, apakah hukum kita berzikir? Hukum kita berzikir adalah makruh. Sebahagian daripada orang kita, ketika Tok Khatib duduk baca khutbah, dia pun pegang wasbah, dia pun ulang. Anak ayat kata, hebat dia. Sampai ke Tok Khatib baca khutbah pun duduk berzikir lagi. Salah perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut adalah salah. Okey, kita kena ambil hukum secara kasar dulu. Hukum berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, ulama berselisih kepada dua pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kaul qadim bagi Imam Syafi'i hukum dia adalah haram. Manakala kaul jadid, dia pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dia ada dua kaul. Mazhab Imam Syafi'i sebelum daripada dia duduk di Mesir, dia duduk di negara Iraq. Masa duduk di negara Iraq, banyak dia berfatwa. Di antara anak murid dia ketika dia duduk di negara Iraq adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara anak murid dia. Lepas dia berpindah ke negeri Mesir, ada beberapa fatwa yang dia fatwa di negeri Iraq. Dia fatwa di negeri Mesir berbeza dengan apa yang dia fatwa di negeri Iraq. Okey, maka timbul dalam mazhab Imam Syafi'i kaul qadim dengan kaul jadid. Kaul qadim maksudnya perkataan Imam Syafi'i hak dulu ketika dia duduk di negara Iraq. Ma afta Syafi'i bil Iraq. Apa hak yang Imam Syafi'i fatwa ketika dia berada di negara Iraq. Yang keduanya, ketika dia duduk di Mesir, ada beberapa, bukan semua, ada beberapa fatwa hak yang dia telah fatwa di negara Iraq. Ketika dia berada di negara Mesir, di fatwa lain pula. Maka tu dipanggil kaul jadid. Okey, itu dalam istilah mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah kaul jadid. Pandangan mu'tamad adalah kaul jadid, melainkan beberapa pandangan yang mana hak yang mu'tamad ni maksud yang dipegang, yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, adalah beberapa pandangan belah 2-3 belah 7-18 gitulah pandangan, yang mana pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah qaul qadim. Yang menentukan mu'tamad ataupun tidak adalah ulama qiyam. Sebab itulah kita kena faham konsep bermazhab bukan bermaksud kita ikut mazhab Syafi'i seorang, Imam Syafi'i seorang. Orang yang tidak faham konsep mazhab, dia akan menolak mazhab. Kalau orang yang tidak faham konsep mazhab, sebut kata mazhab adalah pandangan beribu-ribu ulama. Kalau mazhab Imam Syafi'i bermula daripada Imam Syafi'i, patut ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Syafi'i yang ilmu dia kalau tidak sama taraf dengan Imam Syafi'i, kurang sikit daripada Imam Syafi'i. Itu maksud bermazhab. Jadi oleh kerana dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan, maka datang ulama-ulama kediam, dia cuba tengok mana yang lebih kuat nisbah dalil. Okey, ulama tu nama dia ulama ahli tarjih. Di antaranya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu di antaranya. Dia tengok-tengok, okey, kebanyakan pandangan Imam Syafi'i hak yang lebih kuat nisbah dalil adalah qaul jadid. Maka qaul jadid adalah pandangan mu'tamad, melainkan beberapa masalah. Okey, kita faham kan? Jadi dalam masalah ni Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, dia kata kalau bercakap ketika Tok Khatib sedang baca khutbah, hukum dia adalah haram, berpandukan kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kabulkan dalam Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, maka mu kena diam, mu kena dengar. Mu kena dengar dan mu kena diam. Allah Ta'ala suruh mu dengar dan diam. Allah Ta'ala suruh tu kan, daripada dalam bahasa Arab dia panggil amar, perintah. Asal perintah adalah wajib, maksudnya wajib mu kena diam. Di Quran di sini mengikut pandangan kebanyakan ulama tafsir merujuk kepada khutbah.
merujuk kepada khutbah. Ni mengikut kebanyakan ulama tafsir. Allah Rabbi, sini kan ngaji tafsir kan? Ngaji kan? Tapi bukan semua benda kita ingat belaka kan? Mengikut kebanyakan ulama tafsir, ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu nazalat fil khutbah, turun pada khutbah. Maksudnya ketika tok khatib baca khutbah, maka wajib kena diam dan wajib kena dengar. Okey. Dan apa dia kata Quran? Kerana dalam khutbah ada Quran. Adalah pembahasan yang panjang, takkan benda cerita bab tafsir pula kan. Okey. Jadi oleh kerana ada ayat Quran lagu tu, maka sebahagian ulama, Imam Syafi'i sendiri ketika dia berada di negara Iraq, dia kata diam dan dengar tok khatib baca khutbah, hukum dia adalah wajib. Lepas tu sandaran yang kedua, dia kata wajib adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Biasanya setiap tok khatib nak baca khutbah, tu bila ada kata benda, idza qulta li sahibika ansit faqad laghaw, idza qulta li sahibika wal imamu yakhtub faqad laghaw. Kalau mu kata kepada saudaramu ansit, diam, sedangkan tok khatib sedang baca khutbah, maka laghaw. Maksudnya lupa fadilah Jumaat. Okey, sebenarnya faqad laghaw, ulama hadis berbeza pandangan apakah maksud dia. Okey, tak perlu kita bincang, cuma kita rejak secara kasar saja. Berpandukan kepada hadis-hadis ni, ayat Quran tadi, hadis ni, sebahagian ulama kata cakap ketika tok khatib baca khutbah, hukum dia adalah haram. Okey. Namun mazhab Imam Syafi'i, pandangan jadi dia ketika dia duduk di Mesir, dia kata dak. Dia kata dak haram, makruh je. Makruh kat mana pula? Dia kata sebab di sana ada hadis yang lain yang mana pernah Nabi SAW bercakap ketika Rasul sedang berkhutbah. Rasulullah ketika sedang berkhutbah, Rasul cakap. Okey, sekarang ni dalam Quran suruh jangan cakap, dalam hadis jangan cakap, tapi Rasulullah pernah bercakap. Ada seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba dia masuk, dia pun duduk. Lepas tu kata Rasulullah SAW kepada Sulaik, tengok Rasul berkhutbah. Rasul kata, "Araka'ta rak'atain qabla an taji?" Okey, dalam satu riwayat, mu semayang tak 2 rakaat sebelum mari sini? Ni riwayat Imam Abu Dawud, tak silap ingat. Baik. Dalam riwayat Muslim, Rasul tanya, dah mu semayang tak 2 rakaat sebelum daripada mu duduk, wahai Sulaik? Ketika Rasul sedang berkhutbah, kata Sulaik, dak. Kata Rasulullah, qum farka' rak'atain wa tajawaz fihima. Bangun, mu semayang 2 rakaat, mu ringkaskan sembahyang tersebut. Rasul cakap ketika mana? Sedang berkhutbah. Okey. Tengok ni ulama mujtahid, dia bukan tengok kepada satu hadis, dia tengok kepada banyak hadis. Jangan tengok satu hadis tak hukum lalu. Itu salah. Hadis yang lain, ada setengah Rasul berkhutbah, tiba-tiba orang Arab Badui masuk dalam masjid. Dia masuk, dia pun berdiri, dia kata, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fad'u lana." Wahai Rasulullah, harta benda habis dah, binasa. Nu keluarga pakat lapar belaka. Doalah kepada Allah untuk kami, wahai Rasulullah. Rasul pun angkat tangan, doa agar Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dalam mana Allah Ta'ala turun hujan berkat daripada doa Rasulullah. Jadi musim tu musim kemarau. Orang Arab Badui dia mari masuk dalam masjid, diminta Rasulullah supaya berdoa kepada Allah. Kerana benda nu harta dia pun habis. Tanaman, binatang, dia perlu kepada rupuk perlu kepada air. Dan hujan dah kemarau, jadi kering binatang, lambat laun mati lah, mampu lah. Keluarga rumah pun tak ada makanan, duduk lapar. Minta Rasulullah berdoa. Ketika mana? Ketika Rasul sedang baca khutbah. Tengok cakap, kalau benda tu haram, pasti Rasulullah melarang. Okey. Ada hadis yang lain pula menyebut ada seorang Arab Badui masuk dalam masjid, tengok Rasul baca khutbah, dia pun bangun, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, bila kau lihat kiamat? Sahabat-sahabat lain buat isyarat ke dia, buat isyarat supaya diam. Ditanya juga, sampai 2-3 kali ditanya Rasulullah. Rasul tanya, "Ma a'adatta dah?" Mu sedia apakah persediaanmu untuk menghadapi kiamat? Okey, daripada hadis-hadis ni, kata Imam Syafi'i, larangan bercakap ketika khatib sedang berkhutbah bukanlah larangan haram, bukan larangan makruh. Kalau sekiranya haram, maka apabila orang melakukan kemungkaran di hadapan Rasulullah, pasti Rasulullah kena ingkar, kena tegur. Tapi Rasulullah SAW tak tegur. Okey. Jadi kesimpulan, bercakap ketika khatib membaca khutbah ada 2 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan hukum dia adalah haram.
Pandangan haram adalah pandangan Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Iraq. Dan pandangan ni disokong ataupun pandangan majoriti ulama mazhab selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Mesir, hukum bercakap ketika khatib sedang membaca khutbah, hukum dia bukanlah haram, namun hukum dia adalah makruh. Okey. Selesai masalah cakap. Sekarang ni kita bukan bahabat cakap, kita bahabat zikir. Dan kalau zikir kita dah cakap, kita zikir, sama juga hukum berzikir ketika tok khatib sedang baca khutbah, sebab dia mengganggu. Betul tak gitu? Kita duduk depan, orang yang dah biasa duduk depan, dia tak tahu orang duduk depan. Kita duduk kuliah, kita duduk mengajar, orang belakang duduk cakap, ganggu tak? Ganggu, hilang modal kadang-kadang, tak boleh nak fokus. Sungguh Tuan Haji biasa kan duduk depan kan, kalau orang cakap kan Tuan Haji, ganggu tak? Ganggu kita tau. Allah, kita rasa kita macam tak ada harga kita benda yang kita cakap kan. Jadi ganggu. Sama ada mu cakap, lepas tu muzikir, sama mengganggu. Maka tidak boleh melakukan hal tersebut ketika khatib sedang membaca khutbah. Bahkan Nabi SAW melarang bermain batu ketika main batu. Bukan batu kita. Batu ni batu hok depan pasir. Batu kita orang main pula tengah orang baca khutbah kan. Bermain batu ketika tok khatib baca khutbah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sesiapa yang bermain pasir ketika tok khatib baca khutbah, faqad lagha, maka sesungguhnya lagha, sama juga dengan orang cakap. Kita kena faham, kita tak ada batu kita ada batu ni, batu depan kita ada takut nak faham, kita kena jelas sesi. Masjid Rasulullah dia tak ada kapek lagu ni. Masjid Rasulullah dia batu alu-alu, pasir alu-alu Jadi kan Rasul duduk berkhutbah, ada sebahagian daripada sahabat main pasir, dia bunyi kan, dia bunyi benda tu kena bunyi okey, sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Sehingga kan kata Rasulullah, orang yang bermain perkara tersebut maka menyebabkan Jumaat dia larang, maksudnya lupa fadilat Jumaat. Sama juga dengan berzikir ketika tok khatib sedang berkhutbah, hukum dia adalah makruh, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Okey, itu maksud dia. Katanya ketika mendengar khutbah bagi orang yang dapat mendengar suara khatib. Ada pun orang yang tak dengar suara khatib sebab ia duduk jauh, speaker tak ada, speaker mampu hari tu dia duduk belakang. Sebab ia memang jenis mari lewat hak orang duduk belakang mari lewat dah duduk depan, orang mari awak duduk depan, orang mari lewat duduk belakang. Ketika tiba-tiba api jeng, api mampu, karung tak ada, orang belakang dengar tak, orang belakang tak dengar. Apabila orang belakang tak dengar, benda yang perlu dibuat oleh orang belakang. Okey, di sini ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya digalakkan kepada orang yang tidak dengar. Ini pandangan sebahagian. Digalakkan kepada orang yang duduk belakang, yang tidak dengar tok khatib baca khutbah, adalah dia istighal, menyibukkan diri dia dengan bertasbih, bertahmid, supaya tidak sia-sia waktu dia duduk dengar saja, takut tidur. Hak duduk dengar tok khatib baca khutbah je molek-molek ada tidur. Dah hak belakang hak tak dengar langsung hak tidur lagi. Mai api tak ada pula tengah hari panas. Oh negeri. Kalau tok khatib dua-dua kau hak depan senggup-senggup ngatik dah ke. Kalau hak tok khatib muda hak yang semangat sikit mungkin ada tidur. Kalau hak dua-dua dah percaya tengah takat gambar kali. Sungguh masa tok khatib baca khutbah tu naik atas mimbar kali. Dak boleh buat lagu tu juga, nak tengok betul ke tak. Seorang tidur, dua tidur, pelambak pakat tidur hak duduk depan. Kalau tok khatib dua-dua lah. Melainkan kalau tok khatib semangat nak pecah mimbar, baru dak tok khatib duk jekoh lagi, topik lagi, barulah dak tidur. Baik. Jadi sebahagian daripada ulama kata kalau orang duduk jauh daripada khatib, dia tidak mendengar khatib baca khutbah, maka digalakkan kepada dia istighal, menyibukkan diri dengan berzikir. Okey. Sebab tu dia kata lagu mana? Dia kata ketika mendengar khutbah bagi orang yang dapat mendengar suara khatib. Ini hukum dia makruh berzikir. Sewaktu berdiri solat, yang harus dibaca adalah Al-Quran. Ketika kita dengar semayang, kita tak boleh zikir dalam semayang. Ia ada tempat dalam semayang lepas daripada kita baca doa iftitah, sunat kita baca Fatihah. Tak boleh kita berzikir.
Sebab tu imam baca panjang sangat. Tu imam baca semaya tarawih. Import tu imam hafiz yo. Import tu imam daripada Arab. Baca macam-macam qiraat. Kan ada kan? Ingat masjid mana 2 tahun lepas. Hebat. Malam pertama, malam kedua pernah orang. Malam ketiga, malam lepas dari tu tak ada orang. Dah main sudah pukul 11.30. Bukan orang gaji kan buat ibadat semangat malam pertama, malam kedua je. Baik. Jadi Datuk Imam baca semuka 1 rakaat. Ngatuk. Sungguh ngatuk dengan Quran Mereka orang faham baca Quran apa kan? Memang kita dituntut dengar. Dan kalau kita tak faham gitu wah ngatuk. Sungguh. Jadi boleh dok seorang saat ni tu ketika tu imam baca surah panjang dia nak berzikir, kata ulama tak boleh. Apa hak yang dituntut kepada dia adalah mendengar bacaan tu imam. Atau hak yang dituntut kepada dia. Hukum dia adalah makruh. Lepas tu begitu juga dalam sewaktu dalam keadaan mengantuk. Tengah-tengah duk mengantuk. Ngantuk, makruh baca Quran. Sebab takut masuk ayat lain. Baca ayat lain masuk ayat lain. Masuk ayat lain tu ayat lain jadi ikut down sekali. Sebut makhraj pun dah betul dah. Orang ngantuk macam orang mabuk dah ngantuk. Kita cakap dengan orang ngantuk mana? Cakap dengan orang ngantuk mana? Kita sendiri kalau cakap orang dalam keadaan kita ngantuk, kita dah sedar benda yang kita cakap. Aku kata dia ni. Baik, sama juga dengan Al-Quranul Karim. Oleh kerana Al-Quranul Karim mulia, maka kita jangan beri waktu hak yang bukan waktu mulia kita ketika kita ngantuk untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Sebab itulah kata ulama makruh kita baca Quran dalam keadaan kita mengantuk. Katanya dibenarkan berzikir di jalan, di dalam bilik mandi. Wallahu alam. Hukum kita berzikir ketika kita berjalan di tengah jalan, hukum dia adalah dibolehkan. Sama juga berzikir dalam bilik mandi, hukum dia tidak makruh. Dia dalam perkataan Imam Nawawi, hak yang araknya dipanggil hammam. Di hammam ni sebenarnya bukan bilik mandi macam kita ni. Tu hammam. Hammam ni di tanah Arab dia ada bilik kolam mandi air panah. Tu asal makna hammam. Jadi biasanya kalau orang puang lepas daripada bersalin, dia akan pergi mandi tu untuk segar tubuh dia. Biasa masa duduk luar negara dulu, kita pergi masuk hammam ni, tempat mandi air panah ni, ketika musim sejuk. Musim sejuk sangat, pergi sana panas. Jadi kalau kat tempat kita macam mandi buat tau. Cuma dia ada air. Gitulah. Dia ada buat bilik besar, bapok. Ada tempat tu besar lagi daripada surau ni. Bapok. Lepas tu dia adalah bilik dia, bilik ni. Kita masuk dalam lah. Air panas belaka. Musim sejuk, kalau musim panas dah sedap pula nak mandi. Musim sejuk. Jadi kita dalam hammam tu, atau asal hammam tu cakap kita bilik mandi dah. Tapi bukanlah hammam bilik mandi yang macam kita sekarang lah ni. Dia kadang-kadang bilik mandi kita dia gabung lalu dengan tandas. Kadang-kadang tidak gabung dengan tandas. Kalau tidak bergabung dengan tandas, dia mengambil hukum yang sama. Hukum berzikir dalam bilik mandi, hukum dia adalah tidak makruh, bukan harus. Jadi kalau orang tu nak mandi, yang mana tempat mandi bukanlah tempat qada hajat, boleh dia baca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia mandi. Hukum dia tidak makruh. Baik. Katanya yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati. Tu hak yang dimaksud dengan zikir. Hak yang dimaksud dengan zikir adalah hadir hati. Hati, maksud benda hadir hati, hati kita ingat. Orang yang berzikir, macam pernah kita khabar sebelum ni, dia tidak dapat merasakan kemanisan berzikir, melainkan dia kena ada hudurul qalb, hadir hati ketika dia berzikir. Kalau hati dia tidak hadir ketika dia berzikir, dia tak dapat rasa kemanisan berzikir. Kita coklat. Kita pernah buat contohkan sebelum daripada ni, coklat manis ke tak coklat? Coklat manis. Kita pergi beli coklat Kopiko, kita pun makan gitu, dak buang-buang supik dia. Kita pun marah ke tuan kedai. Orang lain jual coklat manis belaka, mu jual coklat tak manis. Marah tuan kedai. Tuan kedai kata, dak, hak lain makan manis belaka. Apa saya makan dak manis? Dapat makan mana? Saya lepas daripada beli, pakai tok dalam mulut selalu, dak buka-buka. Memang kita tidak akan dapat rasa kemanisan coklat tersebut. Okey, itulah bandingan bagi orang yang berzikir. Orang yang berzikir, dia tidak dapat merasakan kemanisan zikir dia, melainkan apabila ada hudurul qalb, hadir hati dia, diingat benda yang diucapkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Zikir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, dia dapat menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Dan mana ketika kita serabut, tiba-tiba kita berzikir, kita buka Quran, dah tenang juga, kerana kita tidak hudurul qalb, kita tidak hadir hati. Jadi apabila kita hadir hati, hati kita hadir, kita tadabbur, kita perhati, kita tengok, kita menghayati ucapan yang kita ucapkan ketika kita berzikir, barulah kita dapat faedah daripada berzikir. Baik, kata dia, yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati. Maka sepatutnya hal ini menjadi pedoman bagi orang yang berzikir dan berusaha untuk merealisasikannya. Sama juga dengan masalah sembahyang. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kabul bagaimana, wa aqimis salata li dhikri, hendaklah mu mendirikan sembahyang kerana mengingati aku. Jadi kalau sekiranya kita sembahyang, tiba-tiba kita tidak ingat kepada Allah, maka roh sembahyang tak ada. Roh sembahyang tak ada, sebab kita tidak dapat mencapai, mengecap kemanisan ibadat sembahyang. Maka kita perlu kena berusaha untuk mencapai perkara tersebut. Kita sembahyang, kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena capai benda lagu tu, barulah roh zikir ada dalam diri kita. Baik, yang dimaksud dengan zikir adalah hadirnya hati. Maka sepatutnya hal ini menjadi pedoman bagi orang yang berzikir dan berusaha untuk merealisasikannya. Juga cermat dengan apa yang dibaca. Dia kena cermat lah benda yang dia baca, jangan baca ikut down. Sebab itulah kena betul bacaan-bacaan kita. Kita kena buat double check. Jadi kadang-kadang benda tu kita bukan tak belajar, kita belajar dah. Tapi yang kita belajar dah pun kita check pula kali yang kedua, takut silap. Dia orang yang memuliakan suatu perkara, dia sentiasa jaga semua. Dia orang yang tidak pandang mulia, dia jaga semua dah, dia tak jaga dah. Dia kita kalau apabila kita muliakan sesuatu perkara, kita akan check semua, ada semua perasaan takut, benda yang kita buat takut tak betul. Sebab itulah pentingnya kita hadir dalam majlis ilmu. Setengahnya kata dia, menjaga dan memahami bacaan zikir merupakan tuntutan sebagaimana tuntutan dalam membaca Al-Quran, kerana kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Jadi zikir makna dia sebut, dan zikir juga makna dia ingat. Al-Quranul Karim, di antara nama Al-Quran adalah zikir, ingat. Sebab itulah di antara benda yang dituntut ketika kita berzikir adalah kita faham makna apa yang kita ucapkan. Sama juga dengan baca Al-Quranul Karim, kita kena faham apa yang kita baca. Allah Rabbi, baca Al-Quran memang payah sikit nak faham. Melainkan orang yang betul-betul pandai bahasa Arab, tu pun orang yang betul-betul pandai bahasa Arab masih lagi ada beberapa ayat dia tidak faham, melainkan dia kena buka tafsir. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim dia berbeza dengan zikir yang selain daripada Al-Quran. Dia Al-Quran pun zikir. Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran digalakkan, dituntut kepada kita supaya kita sentiasa menyebut. Jadi Al-Quran zikir. Selain daripada Al-Quran bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, hawqalah ni maksudnya la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallah, itu termasuk dalam zikir. Perbezaannya, kalau Al-Quranul Karim kalau kita baca, walaupun kita tidak tahu makna, dia tetap dapat ganjaran pahala. Al-Quranul Karim sepakat ulama mengatakan kalau kita baca saja dapat pahala. Sebab perkataan Al-Quran diambil daripada perkataan qiraah. Qiraah makna baca. Quran diambil daripada perkataan qiraah. Maksudnya semata-mata baca tanpa kita mengetahui makna bagi ayat tersebut, dapat pahala. Bukan dapat pahala sikit, banyak, satu huruf. Kata Nabi SAW, 10 huruf. Kata Rasul, walam aqul alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim tu harfun, bukan alif harfun, lam harfun, mim harfun. Orang yang baca alif lam mim 3 dah dapat di situ. Satu ganjaran diganda kepada 10, jadi 30 yang didapat situ. Adapun zikir, ulama berselisih pandangan. Orang yang berzikir tapi tidak ada hudurul qalb, dia tidak ingat apa, tidak faham makna apa yang diucapkan, dapat pahala ke tak? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata tak dapat pahala, sebahagian yang lain kata dapat pahala. Baik, sebaik-baik untuk keluar daripada khilaf ulama,
ketika kita berzikir, kita kena hadirkan hati kita. Maksudnya hayati makna ucapan yang kita ucapkan. Seterusnya kata dia, oleh kerana itu pendapat yang benar, kata Imam Nawawi, adalah memanjangkan bacaan la ilaha illallah. Ini perkataan yang benar. Ulama di sana, ulama berselisih kepada dua pandangan, mana yang lebih afdal, kita baca la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah, kita panjang dengan tidak panjang. Di sini ada dua pandangan. Sebahagian daripada ulama kata tidak panjang tu hak yang lebih afdal. Imam Nawawi dia mentarjih dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dia kata hak yang paling comel, panjangkan perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah, panjangkan. Sebab dia, apabila kita panjangkan, maka hati kita dapat memerhati ataupun dapat menghayati ucapan kita. Baik, kalau kita la ilaha illallah dadam, hati kita dadam. Jadi kalau panjang, maka kita dapat hadirkan hati ketika ucapkan perkataan tersebut. Kerana dengan memanjangkan dapat mencermati dan memahami isinya. Perkataan para ulama terdahulu dan terkini cukup masyhur dalam masalah ini, kata Imam Nawawi. Permasalahan ni dibincangkan oleh ulama-ulama dulu sebelum daripada Imam Nawawi, dan ulama yang sezaman daripada yang sezaman dengan Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Katanya sepatutnya bagi orang yang memiliki kebiasaan berzikir pada malam dan siang, setelah solat atau pada waktu-waktu yang lain, kemudian mendapat halangan, hendaklah dilakukan pada lain waktu dan tidak melalaikannya. Maksud dia benda, Imam Nawawi kata kalau orang tu ada hizib. Hizib benda-benda hizib. Hizib ni maksudnya zikir yang dia benda wajibkan ke atas diri dia. Amalan dia lah. Ada orang yang amalan dia 100 kali benda istighfar sehari, 100 kali benda selawat kepada Rasulullah, 100 kali la ilaha illallah. Ada orang hizib dia baca maksurat. Ada orang hizib dia baca Quran sejuzuk sehari. Ada orang hizib dia macam-macam lah. Dan ni orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ada bacaan ataupun zikir yang diwajibkan ke atas diri dia. Maksudnya dia mestikan ke atas diri dia buat setiap hari. Pas subuh ke, kan ada kan, kalau orang yang masuk Darus Syifa, dia ada zikir-zikir dia. Orang sama juga orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada zikir-zikir dia. Sama ada dia ambil daripada kitab, tapi ambil daripada kitab, dia yang lebih penting adalah sanad. Yang lebih penting, maksudnya memang betul disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita ambil daripada mulut guru, yang guru tu pernah ambil daripada guru sebelum daripada ni, begitulah berterusan, maka dipanggil ada hubungan, ada pertalian. Baik, tapi kalau kita buka kitab, kita baca, dia tidaklah seperti orang yang mempunyai hubungan pertalian sanad. Dia ada dua perkara yang berbeza. Jadi katakanlah kita akan datang, kita akan baca dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi mendatangkan zikir-zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Al-Azkar An-Nawawiyah belajar daripada guru hamba. Guru hamba belajar daripada guru dia. Guru dia belajar daripada guru dia. Begitulah berterusan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Imam Nawawi. Lepas tu berterusan daripada Imam Nawawi, daripada guru dia berterusan sampai kepada Rasulullah. Dan hamba kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, hamba mendapat ijazah daripada beberapa orang ulama secara umum. Maksud ijazah secara umum, ulama ni dia ada ijazah kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dia ambil daripada guru dia, guru ambil daripada guru dia. Lepas tu apabila kita pergi jumpa dia, dia bagi ijazah kitab ni kepada hamba. Okey, hamba tu dipanggil ijazah. Hamba belajar kitab ni daripada guru, yang mana guru pernah belajar dari kitab ni, dan hamba juga mendapat ijazah kitab ni daripada beberapa orang guru. Jadi apabila akan datang kita belajar, jadi kita mempunyai sanad sehingga kepada Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah. Kita belajar hadis-hadis yang dalam ni, amalan-amalan ni kita mempunyai sanad. Jadi kita pun pilih mana yang kita rasa nak buat amal. Sebaik-baik kita baca belaka, walaupun sekali, supaya kita termasuk dalam ahli kepada amalan tersebut, sebagaimana Imam Nawawi bayar sebelum daripada ni. Cuma yang kita nak buat amalan harian, kita pilih mana yang kita rasa sesuai dengan kita. Kita pilih. Contoh, kita ambil istighfar 100 ke, selawat 100, la ilaha illallah 100, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 sebagai contoh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100 sebagai contoh. Maka kita nak buat masa mana biasa? Contoh kita kata kita lepas daripada subuh. Kita lepas subuh tu amalan kita, wirid kita. Ada sebahagian daripada guru-guru hamba,
Dan sebahagian daripada sahabat-sahabat hamba, kalau masa dia berwirid, panggillah siapa nak panggil pun, dia akan buka bilik dia. Dia tidak akan lari, dia tidak akan berganjak belakang, dia habis wirid dia dulu. Kerana dia kira bermuamalah dengan Allah lebih perlu diutamakan berbanding dengan bermuamalah dengan makhluk. Melainkan kalau benda tu benda penting. Sekarang ni kita ada wirid, contoh kita kata lepas daripada subuh, amalan kita hizib dipanggil, amalan kita baca Quran 3 lat. Jadi lepas daripada subuh lagi aku dah habis baca Quran, jangan ajar aku minum air, aku dah akan minum air. Okey, sebagai contoh, mu tak payah wayak cerita benda pun. Lepas daripada ni headset aku lepas dah keluar. Kalau tok headset depan 3 lat bila nak habis pun dah tahu. Tok headset depan baca boleh 2 ayat, tek masuk, tengok dulu dah habis. Jadi tok luar belaka, benda sibuk pun kediam. Melainkan kalau kematian, kalau benda yang darurah, tu masalah lain lah. Nak begok nak kecil, tu masalah lain. Takkan nak begok situ, takkan nak kecil situ. Sungguh memang dia jaga sungguh. Dan hak yang jaga lagu ni barulah zikir dia ada kekuatan, dipanggil zikir dia ada roh. Kita tengok kadang-kadang orang hysteria. Tengok, kita nak contoh lah, kita nak contoh orang hysteria. Mari ustaz hak yang belajar Darussyifaa ke, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca benda kita nak baca semua, molek-molek ada. Baik, kita dah cakap nak embuh. Kita dah cakap nak embuh baca Fatihah, mana dah jadi? Sebab tidak ada kekuatan bacaan kita, kerana kita tidak istiqamah. Di antara kekuatan bacaan adalah kita jadikan benda tu wirid kita. Apabila kita jadikan wirid, benda yang wirid tu dia ada kekuatan, dia ada roh. Bukan ada kekuatan kakoh boleh angkat berat dah. Maksud ada roh. Apabila ada roh, lambat kita baca kepada orang yang sakit apa semua sekali, dia akan jadi. Betul tak gitu? Orang yang baca, orang isteri, orang kena tu apa semua, dia baca Fatihah, baca ayat kursi, baca benda permulaan surah Al-Baqarah, baca beberapa ayat daripada surah Al-Quran. Dah kita dah pernah baca ke? Apa dah pernah baca? Apa kita embuh dia akan embuh? Tobik Alio, dia dah tobik Alio pun embuh. Dok lari-lari pun. Sebab tidak ada roh bacaan kita. Dia kena istiqamah, kena baca semua. Kena jadikan benda tu sebagai wirid. Okey. Jadi jadikan wirid, maksudnya benda tu kita buat semua, zikir harian kita tu benda penting untuk orang yang nak bersih jiwa dia, nak bersih hati dia, nak dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila kita ada wirid, biasa kita buat contoh lepas daripada subuh, tiba-tiba hari tu ada kerja, maka kita tinggal, sama ada tinggal dengan sengaja atau tinggal dengan terlupa. Benda yang dituntut kepada kita disunahkan kita qada balik. Benda waktu yang nak kabur. Dikatakan dia sepatutnya bagi orang yang memiliki kebiasaan berzikir, kebiasaan ni maksud wirid lah, hizib lah, pada malam ke siang hari setelah solat atau pada waktu-waktu yang lain, kemudian mendapat halangan, tak boleh dia nak buat, hendaklah dilakukan pada lain waktu dan tidak melalaikannya. Maksudnya jangan dia tinggal terus, bahkan dia kena buat juga pada waktu yang lain, kena qada balik. Jadi kalau orang tu ada wirid, ada zikir pagi, tiba-tiba nak buat pagi kerana terlupa ataupun waktu subuh lewat ke, tak kira lah apa jua halangan, maka nanti dia ingat, dia qada balik. Sebagaimana sunat kita qada sembahyang sunat hak yang kita tinggal, begitu juga zikir hak yang menjadi wirid kepada kita, kalau kita tinggal sunat kita qada. Orang yang biasa berzikir tidak pernah melalaikannya, apabila suatu saat dia mudah melalaikannya dan tidak mengqadanya. Mana pula dia terjemah lagu ni. Okey, gini, dia nak cerita benda, tak faham mana hak yang dia terjemah. Dia nak cerita gini, dia kalau sekiranya kita ada zikir harian, lepas tu apabila kita tinggal, kalau kita dak qada balik, kita dak ajar diri kita qada, dia akan datang, kita akan mudah untuk tinggal. Tapi kalau kita ajar diri kita qada, jadi sampai masa kita akan buat. Sebab kalau aku dah buat lagi, aku akan buat pula. Okey, cuba dia latih diri kita. Apabila kita ada zikir harian, maka kita kena buat sama. Lepas tu apabila kita tinggal, kita kena qada. Kalau kita buat lagu tu, sampai masa kita akan pisah lagu mana nak habiskan zikir kita. Kerana kau mana-mana pun aku akan qada balik. Kalau orang tu dia ada zikir, tiba-tiba dia tinggal, dia dah qada pula, mula tinggal seminggu sekali, lepas tu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, akhirnya dia dah buat langsung. Allah Rabbi yang merasa orang yang ada amalan, yang pernah beramal, pernah melalui benda lagu ni. Amba sendiri pernah lalu, bukan kata orang lain. Haji pernah lalu tak benda gini Haji? Pernah kan? Jadi mula dalam sebulan sekali tinggal, kita buat dok biar dah.
tinggal ada qada. Bulan depan 2 kali. Lepas tu 3 kali. Akhirnya nak tahu mana dah. Lepas tu bagi mula nyesal pula, Allah Rabbi tinggal habis dah. Tak gitu. Kamu dah tahu orang lain yang merayat kita. Jadi kalau kita mewajibkan ataupun tekan atas diri kita benda yang kita tinggal, kita qada. Jadi bulan depan nak tinggal pula. Kalau aku tinggal aku nak qada. Buat juga lagi. Baik buat lalu. Tengok. Tu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dalam perkataan dia ni. Katanya disebutkan dalam hadis. Ini dipanggil sandarang dia. Mana sandarang kalau kita ada zikir harian tiba-tiba kita tinggal, lepas tu sunat kita qada balik. Ini sandarang dia. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Artinya, barang siapa yang tertidur meninggal bacaan hizibnya, hizib ni maksudnya zikir dia lah, atau sebahagian daripada hizibnya, dadang nak habis dia baca. Biasanya sebelum tidur dia baca Quran 2 muka. Malam tu letih sangat, habis muka dia tidur, muka lagi. Kemudian dia membacanya antara solat subuh dan solat zuhur. Baru pagi esok dia sambung balik, maka akan dicatatkan seakan-akan dia membacanya di malam hari. Maksudnya sama dia baca di malam hari. Maksudnya qada yang dia qada saat itu sama dengan dia baca dalam keadaan dia baca dengan tunai, bukan qada. Okey, habis. Seterusnya, anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Okey, kita rasa situ dululah. Malam ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincang pada malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.